Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita masih lagi diberi izin kesempatan tengah hari ini kita datang lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini dikira sebagai pahala untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah semalam tuan-tuan malam qadar, dia akan berterusan sampai ke siang ni. Dan apa ibadah yang kita buat pada siang ni juga akan melebihi ibadat kita selama 1000 bulan. Ya. Lailatul Qadri, malam qadar juga di siang, dikira siang esoknya. Dan kalau semalam lah andai kata malam qadar kita buat ibadat, dia sampai ke siang, sampai ke hari ni. Mungkin duduk kita pada hari ni mendengar majlis ilmu ini perbuatannya lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kerana malam qadar, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Baik dari 1000 bulan. Insya-Allah pada tengah hari ini saya nak tadabbur ayat Quran lah, sesuai dengan Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ramadan merupakan bulan yang diturunkan Al-Quran. Saya memilih surah ringkas, surah yang kita ingat insya-Allah, surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Surah At-Tin, dia ada 8 ayat. Nah. Baik, surah ni insya-Allah kita ingatlah. Ya, kita hafal lama dah surah ni. Cuma tinggalnya lagi makna dari surah ini, adakah kita faham ataupun tidak. Ya, surah ini Allah mulakan dengan satu sumpahan. Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan Allah Khaliq, pencipta, dia boleh bersumpah dengan mana-mana makhluk. Allah bersumpah dengan masa, bersumpah dengan malam, bersumpah dengan waktu duha, bersumpah dengan buah-buahan dan sebagainya. Allah bersumpah. Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Tapi kita makhluk, kita bersumpah hanya dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Ini saja yang kita boleh bersumpah. Baik. Allah mulakan dengan ayat yang pertama, bersumpah dengan buah. Wat-tin, demi buah tin. Dan juga waz-zaitun, demi buah zaitun. Allah mulakan dengan sumpahan buah. Nak menunjukkan kepada kita sesuatu perkara yang Allah sumpahkan itu ada kebaikan dan ada manfaat kepada kita. Itu dari sudut buah lah, dari sudut buah. Dan kebanyakan buah-buah dalam Al-Quran yang disebut mesti kebaikan dan manfaatnya sangat banyak kepada kita. Sebagai contoh buah anggur disebut dalam Al-Quran, buah anggur. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. A'nab plural kepada inab. Inab itu anggur. Anggur.
Quran menyebut anggur. Bila Quran menyebut buah, mesti buah ini sangat bermanfaat. Tuan-tuan mungkin kenal ada kita panggil kismis minda. Kita duk amal makan kismis untuk apa? Minda. Nak hafal Quran, nak hafal doa, nak cerah mata ni, nak cerah mata hati, nak belajar anak kita, amalkan makan kismis. Kismis asal dari mana? Anggur kering. Kismis tu asal anggur lah. Jadi memang anggur buah yang boleh mencerahkan minda kita, mencerdaskan minda kita. Anggur. Buah tamar. Tamar tak usah kira lah. Kajian telah banyak dibuat tentang buah tamar, sangat banyak kebaikan. Kita duduk puasa ni, dan bila kita buka, mulakan dengan tamar. Mulakan dengan tamar tu sendiri sangat banyak faedah. Cuma orang Melayu kita ni bila sebut tamar ataupun kurma hanya makan pada Ramadan je. Ya, kita jumpa buah tamar, buah kurma ni Ramadan je lah. Bulan-bulan lain ada lah buah kurma, buah tamar ni. Sebab tu Yusuf Tayyub rugi sebelah bulan. Bulan Ramadan je dia untung, pasal ramai orang beli kurma. Watin dan juga wazaitun ini juga memberi manfaat dan khasiat yang sangat banyak kepada kita. Untuk khasiat dan untuk kebaikan, tuan-tuan boleh cari sendirilah. Dalam artikel, dalam internet sebagainya telah disebut kebaikan tin dan juga zaitun. Cuma buah tin ni dia manis. Kalau kita beli di pasar-pasar buah tin, kita rasa manis. Ia manis, sedap makan begitu pun sedap. Itu buah tin. Zaitun dia pahit. Dia pahit zaitun. Biasa orang Arab zaitun ni dia buat ulam. Makan macam makan dengan ulam, dengan roti dia, apa semua makanan nasi dia ada tin, ada buah tin. Kita macam petai lah. Petai ulam-ulam ke. Zaitun macam tu. Orang Arab buat. Orang Arab tak makan macam makan apple, makan anggur, tak. Zaitun. Tak. Jadi pelik lah pula kalau kita ambil buah zaitun kita makan begitu, agak Arab pelik. Arab kata, aku tengok dua makhluk je makan tin saja-saja begitu. Mu dengan keldai. Ini berlaku sungguh ni. Keldai makan zaitun begitulah, dia ambil sebutir telan. Seorang lagi manusia, orang Melayu pernah terjadi. Ni sahabat saya ceritalah. Arab tu nak perkena ke dia, rasa buah ni apa semua, dia buat macam zaitun makan buah anggur. Nak ambil, kata aku dua makhluk aku tengok makan zaitun saja-saja begitu. Mu dengan keldai, dia kata. Tak terkena. Sebab zaitun Arab tak makan saja begitu. Dia ada lapik dengan roti dia, nasi dia dan sebagainya. Dan zaitun dari sudut penghadaman sangat baik. Bila kita makan nasi sebagainya, makan pula dengan adanya zaitun, cepat kita nak menghadam. Minyak zaitun tu sangat sesuai sebenarnya minyak zaitun. Minyak zaitun kita beli singgah kedai-kedai Arab, minyak zaitun. Untuk masaknya okey, untuk minumnya okey, bahkan untuk kulit. Ada luka-luka kulit ke apa ke, orang panggil apa, ruang-ruang peluh, gatal-gatal, sapu dengan minyak zaitun. Sangat sesuai. Banyak-banyak khasiat untuk minyak zaitun. Watini wazaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Sangat banyak khasiat dia. Baik. Di samping Allah bersumpah dengan buah ini, sebenarnya yang dimaksudkan oleh ulama, Allah nak bersumpah pada tempat buah ini tumbuh. Bukan hanya semata-mata buah, tapi di mana buah ini tumbuh. Buah ini tak tumbuh di Malaysia. Terbaru tamar ada tumbuh. Itu pun sebab cuaca yang panas. Zaman dulu buah-buah ini di tanah Arab. Tin dan zaitun subur dan banyak membuah di Syam. Allah nak menggambarkan tempat itu, Syam. Syam di mana? Palestin, Syria, Jordan, itu Syam. Asalnya Syam. Bila datang penjajah, dia faraidkan negara-negara ini. Keluar Palestin, keluar Urdun ataupun Jordan, keluarnya Syria. Asalnya satu, Syam. Watin, dan lebih khusus lagi atin, buah tin dimaksudkan dengan kota Damsyik. Kota Dimashq, Damsyik. Damsyik tu orang Melayu panggil. Biasa sebutan asal Dimashq. Dimashq.
Damaskus, kita panggil Damaskus. Damsyik tu Piramli lah panggil. Kota Damsyik, Baghdad, Baghdad betul pula dia sebut. Damsyik sebutan Melayu, dia asal Dimashq. Atin nak menggambarkan Dimashq, Damsyik. Zaitun nak menggambarkan Al-Quds. Tin banyak tumbuh di Syria lah kalau kita faham daripada ayat ni. Zaitun banyak tumbuh di Palestin, di sekitar Al-Aqsa, di sekitar Al-Quds. Tu dia. Tin dan zaitun bukan hanya semata-mata buah, tapi sebenarnya tempat yang nak dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna tempat ini penuh keberkatan. Syam, baik Syria, baik Palestin, baik Urdun ataupun Jordan, bumi para nabi, bumi para rasul, bumi para ulama. Ulama bersepah di sana. Ya, ulama ramai, sangat ramai ulama. Itu maksud yang pertama, Atin dan juga zaitun. Kemudian Waturissinin, dan demi gunung Sinai. Tur Sinai kita panggil. Tur Sinai tu, Tur tu bukit dah. Sinai tu nama dia. Jadi kita panggil bukit Tur Sinai, kita ulanglah Bukit Sinai. Jadi sebenarnya Bukit Sinai. Bukit Sinai. Tur Sinai tu, Tur tu makna bukit. Baik, Waturissinin, Bukit Sinai terletak di mana? Di Mesir, di utara Mesir. Tempat Nabi Musa bermunajat, nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia pensan tu. Di situlah Bukit Sinai. Juga penuh dengan keberkatan Bukit Sinai. Dan Sinai merupakan suatu tempat yang strategik, sangat strategik Sinai. Israel dulu dengan Mesir pernah berperang nak rebut Sinai. Israel dulu pernah tawan apa nama ni Sinai. Israel pernah tawan Sinai. Berapa kali mujahidin Mesir, tentera Mesir menyerang, tak dapat nak tawan balik. Kerana pada padang pasir Sinai, Israel membina kubu yang diperbuat dari pasir yang sangat kukuh. Bina kubu dengan pasir. Tembak bom tak jadi apa. Peluru dengan pasir, tembus ke pasir tu jadi apa. Bom pun sama. Sehingga para mujahidin Mesir dan tentera Mesir ni jadi buntu. Nak buat lagu mana ni ya? Tak jadi apa, serang tembak bom tak jadi apa ni. Nak buat lagu mana? Payah ni nak tawan balik Sinai ni. Akhirnya salah seorang mujahidin dan juga ulama yang menjadi tentera Mesir pada waktu itu, namanya Syekh Hafiz Salamah. Syekh Hafiz Salamah ni satu malam dia tidur dan dia bermimpi bertemu Nabi SAW. Dalam mimpi tersebut Rasulullah bagi petunjuk, nak serang Sinai yang berkuburkan pasir, jangan serang dengan peluru, jangan serang dengan bom, serang dengan air. Gunakan peluru air. Betul juga, sana pasir, guna air cari pasir. Akhirnya mimpi ini dijadikan panduan. Keesokan hari masuk dalam meeting, kemukakan cadangan, setuju berlaku serangan. Diserang mula pada waktu subuh, lebih kurang 3 hari buat serangan. Tanggal 6 Oktober 6 Oktober Mesir dapat menawan Sinai balik. 6 Oktober tahunnya tak silap 67, ataupun boleh cek balik tahun, tapi 6 Oktober confirm ya. Tahun cek balik sama ada akhir 60-an ataupun awal 70-an. Dan sehingga sekarang Mesir bila datang saja tarikh 6 Oktober, mereka menyambut hari kemenangan, hari kemerdekaan. Macam kita 31 Ogos kita sambut hari merdeka, Mesir 6 Oktober disambut hari merdeka, hari kemerdekaan. Sebab dapat menawan Sinai, Israel berundur. Dan pada tahun 6 Oktober 81 juga berlaku sejarah di Mesir. Anwar Sadat ditembak. Ketika sambut hari merdeka dia lah, tahun 81 sambut hari merdeka, Anwar Sadat sebagai Presiden Mesir pada waktu itu ditembak oleh kumpulan General Khalid Islambul. Ada ceritanya, agak panjang lah, cuma videonya ada. Buka YouTube, type apa namanya Anwar Sadat.
ataupun pembunuhan Anwar Sadat disertakan video. Ada video. Cuma video hitam putih. Bagaimana General Khalid Islambo darakan-darakan menembak Anwar Sadat. Dia mati dalam keadaan hina lah. Sebab Anwar Sadat terkenal seorang yang sangat kuat dan sangat rapat dengan Israel. Banyak membantu memberi kemudahan kepada Yahudi Israel, beri kerjasama. Orang sangat marah. Dan pembunuhan tersebut kerana marahnya rakyat kepada kerjasama Sadat dengan Israel. Ada 6 Oktober. Bukit Sinai banyak sejarah. Sejarah Nabi Musa, strateginya direbut oleh Mesir dan Israel. Dan tadikan pelancong sendiri pun Sinai ada. Tak, pelancong tak putus mari panjat Bukit Sinai ni. Saya masa di Mesir biasa sekali panjat. Kita buat lawatan nak pergi tengoklah Bukit Sinai, nak panjat. Sebuah bah naik dengan kawan-kawan pergi. Sampai kita akan mula panjat bermula pukul 12 malam. 12 malam daripada bawah nak sampai ke puncak pukul 4 pagi. 4 jam lebih kurang. 4 jam ataupun 4 jam setengah kalau berjalan slow-slow. Sampai di puncak 4.30 kat pukul 5 subuh. Lepas tu semayang subuh, berehat sekejap di puncak sana, habis subuh nak tunggu matahari terbit. Baik, pemandangan panorama matahari terbit dari puncak Sinai, subhanallah, sangat cantik. Sangat cantik pemandangan dia. Inilah tarikan yang ada pada Bukit Sinai. Tarikan panorama pemandangan matahari dari puncak bukit. Sangat cantik. Yang paling ramai panjat Sinai dari Korea, dari Jepun. Ini paling ramai. Sebab agama dia Shinto. Sembah matahari, itu macam Kaabah dia lah tu. Bukit Sinai tu macam Kaabah dia, Mekah dia. Korea, Jepun pakat panjat. Ada belaka Sinai. Berkatnya ada, Nabi Musa munajat hari tu. Strateginya ada, Mesir rebut, Israel pun rebut. Tarikan pelancongannya pun ada di Mesir. Baik, Waturi Sinin, dan demi Bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, ayat yang ketiga, dan negeri Mekah yang aman ini. Negeri aman, yakni Mekah Al-Mukarramah. Ya, negeri yang aman, yang orang datang tak putus-putus. Masjidnya yang hidup 24 jam tak pernah tutup, Masjidil Haram di Mekah. Yang asal Mekah dulu apa? Wadin ghairi zi zar'in, satu lembah yang kering pantang. Tidak ada apa-apa, kering pantang. Tumbuhan tak ada, sumber air tak ada, orang pun tak ingin duduk situ, binatang-binatang pun tak ada lagi. Tak ada air. Akhirnya datang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar, tak keluar air. Keluar sumber Zamzam. Cuma satu pembetulan sedikit berkenaan dengan mulanya keluar Zamzam. Orang Melayu kita diceritakan dengan hentakan kaki. Bekas hentakan kaki Ismail menyebabkan keluar Zamzam. Itu cerita yang tidak ada asal. Ya, yang tidak ada sumber rujukan. Yang tersebar luas, tak kecil lagi. Tak kecil kita dengar cerita. Dan orang buat lagu. M. Nasir buat lagu. Lagu apa? Mari mawanku raikan cinta. Lagu tu lah. Ada cerita. Yasin Brothers pun buat lagu pasal hentakan kaki ni. Cerita yang tidak ada asal. Yang sebetulnya dalam Bukhari-nya, Jibril turun jumpa Hajar dan dia gali sendiri keluarnya Zamzam. Cerita hentakan kaki Nabi Ismail, wallahu alam rujukannya dari mana, setakat yang disebut oleh guru saya tidak ada asal. Yang betulnya Jibril turun, ini dalam Bukhari. Bukhari tak percaya juga, rapi kita. Tak, kita duk pegang selepas Quran Bukhari, selepas Quran Bukhari. Tak, dalam Sahih Bukhari disebut. Jibril yang turun, yang korek ataupun gali tanah yang berkat itu, tanah Mekah. Keluarnya Zamzam sampai sekarang. Manusia tak putus-putus datang. Walaupun kalau kita pergi ke Mekah tu, kenapa seronok? Dengan panas, dengan debu, dengan sibuk araknya tak, dengan kena tipu lagi, tengah tawaf hilang handset, masuk masjid hilang selipar. Kenapa seronok? Tapi pergi sekali, tak puas sekali, tak nak pergi lagi.
Wa hadzal baladil amin, ni keberkatan negeri yang aman. Walaupun banyak dugaan kita pergi. Kalau baca Mastika dulu tu macam-macam terjadi ada. Tak nampak Kaabah lah, masuk dalam tak jumpa pintu keluar, macam-macam. Tapi pergi sekali tak cukup. Nak pergi lagi. Kita rasa keseronokan sebab Allah sebut inilah negeri yang aman, Makkatul Mukarramah. Kan? Tak ada lagi lah kita dengar orang pergi haji, pergi umrah, balik sampai ke lain turun tanah Melayu ni, dia pun kata taubat aku tak pergi Mekah dah. Tak ada lagi kita dengar ayat tu dah. Kalau ada dak lama, 2 kali Jumaat lagi dia. Baik, tempat yang berkat. Di Syam tempat berkat, Mesir tempat Nabi, dan Mekah sendiri tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ni Allah bersumpah dengan keberkatan tempat yang barakah, tempat para nabi, tempat para wali, para ulama. Dan sekarang inilah tempat yang berlaku pertumpahan darah yang sangat dahsyat sekarang. Kan? Tempat ni berkat, tempat nabi, tempat ulama. Tapi sedang berlaku penyembelihan umat Islam. Di Syrianya sangat teruk. Di Gaza sekarang Allahu Rabbi lagi teruk. Di Gaza itu tempat kelahiran imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i asal Gaza. Kita panggil Gaza, sebutan dia yang betul Gaza. Gaza. Macam Palestin juga sebutan dia Filastin. Filastin itu sebutan yang betul Arabnya. Sekarang berlaku pertumpahan darah di Gaza, Israel menyerang. Kita pun tahulah cerita ni. Mana-mana dah yang mati, yang syahid, yang cedera. Sehingga dia minta As-Sisi buka pintu Rafah ni, tak dibuka. Tak bagi bantuan masuk pun, bagilah rakyat yang cedera ni keluar pergi buat rawatan di Rafah pun tak diberi sekarang. Cuma kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi bantuan. Di Syria sendiri pun, di Syria teruk pembunuhan bermaharajalela. Macam biasa, bahkan lebih teruk dari Gaza lagi. Cuma tidak ada coverage media. Masing-masing tertumpu kepada Gaza sekarang. Jadi senyap sekejap isu Syria. Padahal sama je. Pertumpahan darah ni berlaku tiap-tiap hari. Pembunuhan yang sangat dahsyat oleh rejim Bashar Assad. Orang alih sekejap pada Gaza. Lepas tu bila ada MH17 terhempas, orang ambil perhatian kapal terbang ni pula. Jadi tenggelam Gaza. Lepas tu semalam dengar berita pula nak tukar MB pula dah. Wan Azizah nak naik, hilang pula kapal terbang. Nampak? Jadi pening gitu. Allahu Rabbi. Negeri yang berkat, negeri para nabi, sekarang berlaku pertumpahan darah. Allah Rabbi. Di Syam, sama ada Syria, Damsyik, ataupun di Palestin, di Gaza, berlaku pertumpahan darah. Cuma di Jordan sahaja. Jordan ni asas Syam juga yang tidak berlaku pertumpahan darah. Jordan ni raja dia tu memang proksi kuat kepada Israel, Amerika. Batu aman. Mudah aja. Kalau aman negara Arab tu, tahulah raja dia proksi kuat kepada Yahudi dan Israel. Mudah. Baik. Waturi Sinin, Mesir pun sama. Bumi Kinanah, bumi Sinai ni. Allahu Rabbi. Masa Mursi okey lagi. Naik apa nama ni, rejim Abdul Fattah As-Sisi Al-Iblisi. Dibunuh ribuan rakyat yang mati, ribuan. Dan dia naik jadi presiden pula sekarang. Lagi teruk, lagi dahsyat. Tekanan yang kuat diberikan kepada rakyat. Tak dibuka pintu Rafah dan sebagainya di Mesir. Allahu Rabbi. Wa hadzal baladil amin. Mekah sendiri pun. Mekah aman. Tapi ingat pemimpin Mekah Allah, Raja Saudi ni teruk. Proksi kuat juga kepada Yahudi dan Israel. Apa nama ni, camp, markas tentera Amerika berpusat di Saudi. Ada markas khusus
Saudi. Raja Saudi tu belaka. Ada. Oh jahat Saudi ustaz ai, mesti sebab Wahabi Salafi. Tak. Jangan sebut yang tu, bukan yang tu. Bukan sebab Wahabi Salafi, itu fahaman mazhab. Ya. Kalau nak kata Wahabi Salafi, fahaman mereka menyebabkan mereka menyokong Amerika, di Mesir ada golongan sufi, golongan tarikat yang menyokong As-Sisi. Nah, tarikat dengan Salafi memang bertembung kuatlah, tak berlagang ni dua kumpulan ni. Jadi bukan sebab mazhab sebenarnya sufi, tarikat, Wahabi, Salafi sebenarnya hak dan batil. Ya, hak dan batil Islam sekular. Tu jelah. Nampak? Memang fahaman di pegangan di Saudi jenis Salafi sikit. Kita panggil Wahabi. Dan kita jangan menyesatkan Wahabi. Ada orang sampai menuduh sesat. Ada yang menuduh kafir. Tidak sampai kepada tahap kafir. Mungkin silap dari sudut ijtihad. Ya, tapi pegangan mereka masih sah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi ni kita jangan terkeliru. Jangan terlibat dengan fahaman perbalahan mazhab. Tak. Cuma yang melampau orang Melayu ada melampau. Tak. Orang Melayu melampau. Orang tepuh bentuk kereta ambil steering lock. Tak. Pay me 2,000, pay me 2,000. Marah, melampau. Tak. Bukan setakat Wahabi Salafi melampau, Melayu pun ada melampau. Tak. Yang sufi tarikat melampau pun ada, siapa berzikir pun joget begitu. Tak jadi. Nah, melampau ni mana-mana ada. Nah, cuma kita kena wasatiyah, kena bersederhana. Tak. Jangan termakan dengan da'yah musuh untuk berbalah isu mazhab. Baik. Saudi, Allahu Rabbi, mana ada negara yang menggunakan nama rajanya sebagai nama negara? Saudi. Arab Saudi. Saudi nama raja dia King Saud. Nama raja letak pada nama negara. Ganah Saudi ni. Tak. Kita Malaysia tak nama Tunku Abdul Rahman ke Najib Mahathir, tak ada nama Malaysia. Tak guna nama pemimpin kita. Saudi letak nama raja. Nama raja King Saud. Hebat. Seolah-olah macam negara tu milik mak pak dia. Sungguh teruk Saudi ni. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah umrah haji, tahulah perangai Arab ni teruk. Dia layanan dia Allah. Ada sahabat cerita baru ni, dia pergi umrah Ramadan. Awal Ramadan baru ni, sampai setengah jam sebelum buka. Setengah jam sebelum buka, hampir 3 jam duduk dekat aja, tak boleh nak cek pasport masuk ni. Yang jaga immigration tu pakat pergi buka belaka, pergi makan, tak cara. Ni Arab dia punya kerja. Teruk. Teruk. Sangat teruk dari sudut nak cara menyambut tetamu. Padahal kita ni tetamu Allah. Dia sebagai tuan rumah tu layan dengan sebaik mungkin. Dia buat lebih kurang. Ni perangai Arab. Yang baik ada tu yang teruk lah, yang teruk. Dan yang baik sikit lah di kalangan raja-raja Arab ni disebut oleh sejarah ialah King Faisal. Ya, Malik Faisal. Itu yang nak kata baik 100% pun tidak, cuma kebaikannya ada. Dia banding dengan raja-raja Arab, raja-raja Saudi yang lain. King Faisal dia mati dibunuh. Dia mati dibunuh oleh anak saudaranya sendiri. Yang adik-beradik Fahad. Kita pergi Masjidil Haram, ada Babul Fahad, pintu Fahad. Adik-beradik Fahad ni lah yang bunuh King Faisal. Ada atas satu statement yang King Faisal buat, King Faisal sebut sanusalli fil Quds. Sanusalli fil Quds. Kita suatu hari nanti akan bersembahyang di Al-Quds, di Al-Aqsa. Statement ni je. King Faisal buat hanya satu statement ini sahaja, dia dibunuh. Punya takut. Yahudi Israel ni punya takut. Dengan statement yang hanya sebegitu. Baik, itu Saudi. Walaupun tak berlaku pertumpahan darah, tapi Saudi menyokong. Menyokong As-Sisi yang mengampah kuasa, menyokong Amerika dan sekutunya dan sebagainya. Ini teruk raja-raja Saudi. Tempat-tempat yang disebut ini tempatnya berkat, tempatnya afdal, tempat para nabi, tapi sekarang berlaku pergolakan yang sangat dahsyat. Di Gaza lah terutamanya sekarang.
Ya, sebab tu untuk Gaza ni kita melancarkan kempen 3B. Nah, bukan 3 bini lah. Nah, 3B dengan makna B yang pertama, berdoa. Berdoa siang malam, pagi petang berdoa. Dan doa yang paling utama kita buat ialah doa kunut ataupun kunut nazilah. Ini penting. Kunut nazilah bukan hanya baca pada solat subuh, bukan hanya baca pada solat witir malam tu, 5 waktu solat. 5 waktu solat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semua ada kunut. Kunut nazilah. Kunut ni nak kata panjang taklah panjang sangat. Nak kata pendek pun tak pendek sangat. Dia sederhana, sedang-sedang, dan kita boleh hafal sebenarnya. Boleh hafal. Untuk rujukan sesegera, kita boleh tanya Al-Fadhil Ustaz Google. Boleh tanya dia, insya-Allah. Tarik saja kunut nazilah, dia akan keluar. Dia akan keluar ayat Arabnya dengan terjemahan siap. Copy, paste, print, tampak dekat dinding, dekat almari ataupun dekat dahi. Tak boleh tampak. Kita boleh hafal. Baca untuk 5 waktu solat. 5 waktu solat. Dan sebenarnya kunut nazilah ni yang kita baca pada solat fardu lebih kuat daripada solat hajat. Kita biasa dengan solat hajat lah. Gaza diserang, jom solat hajat. Syria diserang, jom solat hajat. Solat hajat. Kunut yang dibacakan lagi kuat dari solat hajat. Kan. Kalau ikut kemunasabahan, betul lah. Kunut nazilah kita baca pada solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Solat fardu. Hajat, solat sunat. Fardu dengan sunat mana kuat? Fardu lah. Ada. Cuma kita yang dah terbiasa dengan hajat, teruskan hajat, tambah sikit lagi. Pada solat fardu kita lakukan kunut. Insya-Allah solat zuhur nanti pun kita akan baca kunut, insya-Allah. Baik, B, berdoa. B yang kedua, boikot. Ya, boikot. Produk mesti diboikot. Macam kita sebut je lah. Ada orang kita ni Azam Mobil ni pun tahulah. Tapi tak apalah, nak buat lagu mana. Tak. Yang boleh boikot kita boikot. Tak, yang boleh boikot. Tak. Kalau minuman Pepsi, Coca-Cola boleh tinggal dah. Tak payah minum Pepsi, Coke ni tak payah minum. Tak. Itu bukan minuman, racun. Kajian menunjukkan Coke ni racun. Tak, kita minum. Air lain banyak lagi kita boleh minum. Nata di koko, lai cikang, macam-macam lagi ada. Setakat makanan, KFC, McD boleh tinggal dah. Makanan lain banyak lagi, makanan lain. Ya? Banyak lagi. Char kway teow, pasembok, rojak keling. Macam-macam ada. Rojak keling tahu rojak keling? Rojak keling. Kami di Terengganu panggil rojak keling kan. Tak, mari di KL orang beritahu jangan sebut rojak keling, rasis. Tak, bahaya. Pergi kedai mamak, order rojak keling aneh. Mamak pun ambil steering lock. Kata atas kepala aku. Tak, bahaya. Dah rojak keling. Makanan lain banyak lagi. Nak sebutnya banyak lagi makanan lain. KFC, McD tu boleh tinggal. Boleh tinggal. Kalau yang isap rokok, Dunhill, Benson boleh tinggal. Isap rokok daun je. Rokok daun je. Tak betul Dunhill, Benson ni kita pun tahulah. Memang banyak membantu syarikat Yahudi Israel. Ambil yang kita rasa tidak membantu Yahudi Israel. Boikot B yang kedua. Adapun produk-produk yang kita tak mampu nak boikot lagi, mungkin terpaksa guna juga dan tidak ada satu produk yang sama kualitinya, tak apalah kita guna. Dalam masa yang sama kita mohon ampun pada Allah. Kerana kelemahan umat Islam tak mampu mencipta produk yang sama kualiti dengan apa yang mereka cipta. Boikot. B yang ketiga, beri derma. Sumbangan derma mesti berterusan. Ia berterusan. Derma ni sebenarnya kita beri bukan untuk mereka sahaja. Tak, sebab kita duk bayang sedap lah dia beri semua. Dulu beri hari ni, beri esok metok lagi. Tak, bukan untuk mereka beri derma ni untuk kita. Ya, kita beri derma ni untuk kita sebenarnya. Yakinlah di hari akhirat pada mahsyar kayak gini, orang Gaza, Palestin bangkit, orang Syria bangkit menghadap Allah. Tak, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ni fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Dia orang Malaysia. Dulu kerja dekat Azam Mobil tu. Bila kami diserang, dia Islam bagus, Islam. Semayang bang bagus, kuliah tazkirah masuk, join sekali.
Tapi bila kami diserang, dibunuh, disembelih hari itu, fulan inilah, fulan itulah yang tidak langsung terasa nak bantu kami. Senyap, tak buat apa pun dengan ibadah mereka, syok dengan ibadah mereka. Baik. Jika mereka penduduk Gaza, Syria mendakwa kita macam tu di hadapan Allah, apa kita nak jawab? Kita nak jawab apa? Sekurang-kurangnya kita memberi derma ni, kita dapat jawab. Itulah. Mana derma ni bukan untuk mereka semata-mata, derma untuk kita lepas jawab di hadapan Allah. Bila Allah tanya, mana? Bantu tak? Penduduk Gaza, Syria ni, bantu ke tak? Ya Allah, aku bantu semampu yang boleh. Kita boleh jawab. Benarnya untuk kita, bantuannya untuk kita, bukan untuk mereka. Allah Rabbi. Beri derma. Dan NGO yang kita rasa boleh dipercayai lah, yang menghantar bantuan ke Gaza, ke Syria, ke mana-mana, antaranya Muslim Care Ustaz Ridwan Maknar sebagai JK-nya, ataupun Yayasan Amal Malaysia. Ini dua NGO yang kita percaya mereka ni amanah dan segala sumbangan kita sampai. NGO lain bukan kata tak amanah, cuma saya tak kenal. Saya tak kenal dan saya tak tahu macam mana pengurusan mereka, dan saya tak berani nak suggest lah. Cuma untuk Muslim Care dan Yayasan Amal, saya kenal, saya tahu, dan 2 tahun lepas pun saya ke Gaza dengan tim Yayasan Amal. Kita bawa 400,000 duit derma, memang dibagikan terus kepada orang miskin dan golongan sasar di Gaza. Saya pergi 2 tahun lepas dengan tim Yayasan Amal, bagi sampai terus kepada orang miskin. Al-Qassam beri pada Hamas, beri pada hospital-hospital, beri pada pusat tahfiz anak yatim sebagainya, sampai. Jadi derma yang kita beri berbaloi. Apa yang kita beri, mereka bawa sampai terus kepada orang yang memerlukan. Puas hati. Muslim Care dengan Yayasan Amal Malaysia. Berdoa, boikot, beri derma. 3B. Baik. Kemudian ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaan. Manusialah satu makhluk yang dicipta sempurna mungkin. Nak banding dengan makhluk-makhluk lain, manusia yang sempurna. Banding dengan jin, manusia lagi sempurna. Jin tak sesempurna manusia, tapi tak betul lah apa ayat yang kita dengar tu, sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Itu tak kena tu. Tak teruk sangat jin ni kalau kita guna ayat ni. Kan? Bayangkan sejahat-jahat manusia siapa? Netanyahu tu jahat. Sebaik-baik jin sama dengan dia. Tak jadilah. Jin yang Muslim ada, yang beriman ada, takkan nak sama dengan orang manusia yang kafir. Tidak, itu tak kena ayat tu. Tak. Tapi nak sebutnya penciptaan jin tidak sesempurna manusia. Tak. Binatang pun samalah. Mana ada binatang yang sama sempurna dengan manusia? Tak sama. Tak sama. Manusia yang lebih sempurna dengan mencipta straight, tinggi, kepalanya di atas, badan, tangan, pinggang, paha sampai kaki sempurna. Comel manusia ni. Ya, banding dengan binatang, tak, dengan bongkot kepala di bawah, tak, kaki 4 berjalan, tak. Manusia lagi cantik, elok penciptaannya. Tak. Pernah berlaku di zaman Imam Asy-Syafi'i. Tak. Imam Syafi'i ziarah rumah guru dia, lalu duduk sembang dengan guru. Tiba-tiba ada seorang suami isteri datang, sepasang suami isteri datang mengadu masalah hukum kepada guru Imam Syafi'i. Dah. Suami ni berceritakan, isteri cerita, wahai Tok Guru, suami aku ni pernah berlafaz ta'liq. Tahu lafaz ta'liq? Yang kahwin tahulah ta'liq ni. Dah. Jadi suami dia kata, dah, kamu akan tertalak jika sekiranya kamu tidak secantik bulan. Jadi maknanya talak akan jatuh jika kamu tidak secantik bulan. Dah masa kahwin muda, comel. Dah masa muda, dah bila tua keduknya, gigi cabut habis dah. Nak banding dengan budang mana? Jadi bila sampai waktu tua ni, teringat taklik dulu, pergi mengadu kepada Tok Guru ni. Macam mana ni? Jatuh ke talak? Taklik ni dikira sah ke? Sebab sekarang bini hamba
Buruk dah lah. Tak cantik macam muda dulu. Guru ni pun kata jatuh talak. Jatuh. Imam Syafi'i berasa nak tegar. Tapi Imam Syafi'i hormat guru dia. Hormat. Tak kena fatwa lagu ni, tak kena. Itu situasi ni berlaku pada waktu petang. Nak sembahyang maghrib, masuk maghrib, sembahyang maghrib, orang pun tolak Imam Syafi'i jadi imam solat maghrib. Imam Syafi'i pun ambil peluang. Tak jadi imam, baca Fatihah, lepas tu dibaca surah At-Tin. Sampai pada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia ni sebaik-baik penciptaan. Seelok-elok penciptaan manusia lah. Masa tu guru dia belakang jadi makmum baru sedar fatwa dia silap tadi ni, dan diperbetul balik. Talak tak jatuh. Sebab manusia diciptakan sebaik-baik ciptaan. Itu dari sudut ciptaan yang fizikal. Kita nak nampak di sini. Ada juga pendapat ulama menyatakan di sini sebaik-baik penciptaan ni manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dengan makna manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sesuai dengan ayat Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ayat ini maksudnya bukan hanya dikira pada juzuk fizikal penciptaan manusia, tapi dipandang juga hati mereka. Hati mereka macam mana pegangan, macam mana akidah. Kalau dia bertakwa kepada Allah, muka hitam, muka buruk sekalipun, dia tetap yang terbaik. Kerana beriman dan bertakwa kepada Allah. Dalil, tengoklah sahabat Nabi Bilal bin Rabah, orang Habsyi, kulit hitam. Hitam lah, hitam metalik, full tinted. Tapi tak dipandang kulit, wajah dan rupa, dipandang hatinya yang tulus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan rungsi dah muka tak cantik, muka tak handsome. Rungsilah kalau hati kita tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah. Itu juga dimaksudkan dengan penciptaan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah. Kalau kita nak ambil tafsiran seelok-elok penciptaan, elok fizikal tubuh badan, ya, masa muda elok, handsome-nya kita, cantiknya kita masa muda, bila tua summa radadnahu asfala safilin. Allah akan kembalikan dengan serendah-rendah penciptaan. Bila tua sampai waktu nyanyak macam budak-budak balik lah. Kecing berak tak tahu mana kehala. Orang pun tak kenal dah sebab nyanyak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, surah Yasin. Siapa yang kami panjangkan umurnya melebihi had, nu'ammirhu fil khalqi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu, kami akan kembalikannya sebagaimana awal-awal ciptaan dulu. Kembali masa zaman budak hari tu. Berak ikut dan, kecing ikut dan, kena pakai pampers sekian. Sebab dah tua, nyanyak. Nabi berdoa dah, ya Allah, jangan panjangkan umurku sampai ke tahap umur nyanyak. Jangan. Baik kita mati dulu, minta Allah jangan sampai, dan matikan sebelum usia kita nyanyak. Sebab bila nyanyak, kita akan menyusahkan ramai orang. Anak kita, walaupun anak kita disayang kita pun, sampai tahap kita nyanyak begitu, nak berak kena basuh, kecing kena basuh, anak mana nak. Melainkan dia upah mari seorang nurse sebagainya, tolong basuh berak kita. Dan waktu tu anak-anak berdoa, cepatlah mati ayah, cepatlah mati ayah, cepatlah mati. Sebelum dia orang berdoa, kita minta dulu, ya Allah, jangan sampai tahap usiaku nyanyak begini. Nabi beritahu doa ni. Biar kita mati, tak sewaktu orang sayang pada kita. Jangan kita pergi sewaktu orang minta sangat kita pergi. Jangan. Tu dia. Baik, kalau kita faham pentafsiran sebaik-baik ciptaan dengan fizikal, Allah akan kembalikan dengan serendah-rendah penciptaan. Kalau kita ambil tafsiran sebaik-baik ciptaan ini ialah orang yang beriman bertakwa kepada Allah, dan kalau mereka kufur, summa radadnahu asfala safilin, kami akan kembalikan dengan serendah-rendah ciptaan, sehina-hina makhluk, iaitu mereka menjadi orang yang hina kerana kufur kepada Allah, kerana tak beriman,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada. Sebab tu kita berdoa ada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, jangan kau pesongkan hati kami. La tuzigh qulubana, jangan pesongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi hidayah pada kami. Sekarang kita berada dalam hidayah, ya, dalam petunjuk sekarang ni. Ibadat, puasa, datang majlis ilmu, tarawih, sedekah, habis kita buat. Kita minta, ya Allah, tengah-tengah hidayah ni jangan pesongkan hati aku. Jangan pesongkan. Ini kita minta. Sebab bimbang ni lah. Asalnya seelok-elok ciptaan beriman kepada Allah, dibimbangi Allah tarik rentak hidayah, kita menjadi orang yang sehina-hina manusia. Balhum adal, bahkan mungkin lebih teruk dari binatang lagi. Wa'iyadzubillah. Illa allazina amanu wa aminus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Orang beriman dan juga beramal soleh. Dia mesti seiring dan sejalan. Beriman saja tak cukup. Sebab iman ini bil qalbi, dengan hati, i'tiqad, pegangan kita. Tak cukup lagi. Dia mesti disertakan dengan amilus solihat, amalan-amalan yang soleh. Beriman, kemudian buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Dengan makna amal-amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ini pahala yang tidak putus-putus. Jadi orang yang nak lari daripada kehinaan, nak lari daripada serendah-rendah martabat manusia, dia mesti kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta mengenai hari pembalasan sesudah yang membuktikan kekuasaanku. Sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku. Ada orang dia mendustakan hari pembalasan. Yukadzibuka ba'du biddin. Biddin dengan hari pembalasan, hari perhitungan Allah di mahsyar. Kita yakin dah, kita tahu, tapi sama ada percaya ataupun tidak, nak ikut ataupun tidak. Maknanya bila kita mati kita ni bukan mati begitu saja, akan ada hari pembalasan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu ini sia-sia? Abasa, sia-sia maknanya hidup dengan makan, duk ada mini, pergi kerja, lepas tu mati begitu ya? Tidak. Wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan nanti bila mati kamu akan kembali kepadaku untuk dibicarakan di mahkamah Allah. Dia ada orang dia mendustakan hari pembalasan. Dengan maksud mendustakan, dia melakukan maksiat, derhaka, langgar arahan Allah. Buat apa yang dilarang, tinggal apa yang disuruh. Ini orang yang yukadzibuka ba'du biddin, mendustakan hari pembalasan. Ad-din juga dengan makna agama. Din ni kita terjemah agama. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tapi di sini kita tak terjemah agama. Biddin di sini dengan kita terjemah hari pembalasan. Begitu juga ayat Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Maknanya hari agama. Pasal apa? Di akhirat lagi, di mahkamah Allah, mahkamah ini akan diadili dengan mengikut panduan agama. Tidak ada orang yang dizalimi walaupun sedikit. Yang jahat akan dibalas jahat, yang baik akan dibalas jahat. Itulah mahkamah Allah. Tak ada orang dizalimi. Mahkamah atas dunia orang boleh tipu, orang boleh rasuah hakim, orang boleh tipu, mendatangkan saksi palsu, adakan dokumen-dokumen palsu untuk menipu mahkamah. Orang boleh buat atas dunia, tapi mahkamah akhirat tak boleh. Semua akan diadili. Dengan agama tidak ada orang yang akan dizalimi. Juga dimaksudkan Yaumuddin, hari agama ataupun hari pembalasan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah
seadil-adil hakim bi ahkam. Ini soalan. Allah akhiri ayat ini dengan soalan. Ya. Soalan ni, alaihissallah, tidakkah Allah ini sebaik-baik hakim, seadil-adil hakim? Bila satu surah diakhiri dengan soalan dan tak ada jawapan, seolah-olah macam ayat tu tergantunglah. Nak macam tergantung ayat ni. Ya, mana jawab dia? Ada soalan saja. Sebab tu didatangkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita pun jawab bala wa ana zalika minasyahidin. Ini jawab kita. Sebab tu kalau kita jadi makmum, imam baca at-tin, surah tin ni, wa tini wa zaitun wa turi sinin, akhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita jawab bala wa ana zalika minasyahidin. Ini jawab kita. Jawab kita. Bala, ya, sungguh bala ni. Wa ana zalika, dan aku menjadi saksi atas ayat ini. Allah memang sebaik-baik hakim, Allah memang seadil-adil pemutus hakim ini. Kita menjadi saksi. Ya? Itu jawab dia. Bala wa ana zalika minasyahidin. Wallahu alam. Cukup satu surah At-Tin sebagai tadabbur kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan dia memberi kebaikan dan manfaat kepada kita, insya-Allah. Jadi sebelum tutup majlis, dan saya serahkan kepada wakil masjid ke apa, dan ada hajat sikit jugalah daripada saya ni, insya-Allah. Tak ada lagi. Dia tak mari. Boleh tunggu lagi lah. Dah. Begitu pula habis dah surah. Nak baca surah apa pula ni? Ada. Baik. Tuan-tuan, beginilah. Kita baca At-Tin, ya, kita baca At-Tin. At-Tin ni ingat belaka dah. Ingat. Wat-tini waz-zaitun, kita ingat dari kecil lagi kan? Ya. Memang kita hafal dari kecil lagi surah ni. Anak saya ingat dah surah At-Tin. Anak saya umur 4 tahun. Dia pergi sekolah pasti tu, hari-hari cikgu duk ulang. Balik, abi nak baca Quran. Baca. Tin waz-zaitun, ingat dah dia 4 tahun. Ingat dah. Benda kita ingat. Tak. Cuma kalau kita ingat saja, sama macam anak saya, tak tahu makna. Sama dengan budak-budak yang ingat surah At-Tin. Jadi ingat, kalau ada yang tak ingat, confirm mu'allaf, baru masuk Islam lah tu. Ya, mesti ingat. Cuma yang perlu kita tekankan sekarang, maknanya, terjemahannya. Ya, ini penting ni. Bila kita baca Quran, jangan baca saja. Tengok sikit terjemahan, tengok sikit makna. Sekarang mudah. Sekarang Quran ada Quran miracle, Quran perkata, syamil Quran. Ayat Quran tu bawah tu terus ada terjemahan. Kalau ada handphone, senang. Saya guna handphone. Android, smartphone ke apa, download, install 30 juzuk Al-Quran ada. Siap dengan terjemahan, siap. Atas gaji malah. Atas gaji ataupun malah kita nak buat. Ya. Baca dengan kita perhatikan makna. Baik. Dan saya syorkan kita mulakan dengan surah-surah lazim. Nak mula dengan surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Payaro, Al-Baqarah, dia 3 juzuk. Surah paling panjang Al-Baqarah. Surah lembu betina Al-Baqarah. Dia mengalahkan surah Al-Fil, surah gajah. Surah gajah pendek, walaupun gajah tu besar, tapi surah Al-Baqarah lagi panjang. Nak mula dengan Al-Baqarah payah, panjang. Baik, mulakan dengan surah-surah pendek. Saya syorkan juzuk 30 tu yang kita sudah hafal. Ingat lagi dah. Macam At-Tin. Kita hafal, kita ingat. Kan? Kita ingat. Tengok surah apa? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah beratus kali kita ulang surah ni. Kan? Lah ada tahlil tu Allah. Berapa belah kali ulang sekali tahlil. Makna? Tahu makna? Makna penting. Tengok surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu makna. Surah ni kalau sekali imbah, Allah nak perli kita. Allah nak sindir kita. Alhaakumut takasur. Kamu ni manusia dilalaikan dengan sifat At-Takasur. At-Takasur dengan makna sifat tamak, sifat nak banyak. Duit ada tak cukup, nak cari lagi.
Harta ada, tak cukup ni, nak lagi. Kereta rumahnya ada, tak cukup, nak lagi. At-takasur, nak banyak. Nak banyak. Tak sudah, dok cari terlupa ibadat, terlupa tanggungjawab sebagai seorang hamba, terlupa nak zakat, terlupa nak sedekah. Dah bila sudah? Hatta zurtumul maqabir. Masuk kubur baru sudah. Al-maqabir, plural kepada kubur. Kubur ni qabr singular, maqabir plural dia. Dak masuk kubur baru sudah. Sedar masa ni tak ada benda, sudah terlambat. Tak masuk kubur mati dah baru sedar. Tak jadi, rugi saja, rugi. Jadi kena sedar dari awal. Sebab tu dia pepatah sebutkan an-nasu niyamun wa idza mata intabahu. Manusia ni tidur. Tidur manusia. Dengan makna tidur di sini lalai, leka, tak sedar. Itu maksud tidur. Sini pun ramai tidur ni. Apa tidur? Bila sedar? Wa idza mata intabahu. Bila mati baru sedar, baru jaga dari tidur. Dah sedar masa mati, tak ada kerja dah. Jadi ayat ni, ayat Allah nak perli kita. Kena sedar dari awal. Jangan bila mati masuk kubur baru kita nak sedar. Al-Quran bukan hanya dibaca dengan alunan, tartil, tajwid, qalah sahaja, bahkan mesti kita melihat sedikit kepada terjemahan dan maknanya. Kalau kita hanya baca saja, kita dapat pahala, tapi dapat pahala baca je lah. Pahala memahami makna Al-Quran tak ada. Sebab kita baca dan kita tak faham, kita tak tahu makna, rugi. Kalau kita hanya baca tanpa kita tahu makna, tak, samalah nasib kita dengan nasib pendekar bujang lapuk. Saya sebut dulu, orang yang baca Quran tak tahu makna, dia sama dengan pendekar bujang lapuk. 3 orang tu Ramli, Aziz, Sudin. Tengah duk menyanyi, maafkan kami, teng-tereng, lagu tu. Lepas tu surat sampai kok bawah pintu, surat sampai. Surat ni Ros yang tulis. Ros ni anak pendekar Mustaf, Pinang Sebatang. Ros tulis surat. 3 orang ni ambil surat, baca, macam-macam bunyi ada. Aziz baca bunyi syair. Al-Kisah, maka tersebutlah kisah sang kancil datang beramai-ramai bertemu dulu yang maha mulia Sultan Fir'aun. Aziz. Mana Fir'aun pakai sultan. Sudin pula baca. Sudin baca bunyi Arab. Wal kurma, nak buka puasui kehabisanul ladzi. Alladzi belakang tu kemah. Memang Arab sungguh. Sudah. Ramli baca, tak bunyi langsung. Senyap. Tak. Depan dia. Kacamata ketinggalan dah, dia kata. Kesimpulan 3 orang tak faham isi surat. Orang Melayu baca Quran, gini lah, sama. Orang Melayu kalau bab suara menang lama dah. Tak. Tajwid, tartil, tilawah, qiraat, orang Melayu menang lama dah. Hak terbaru baru-baru ni Ustaz Tarmizi Ali. Ya, Johan tilawah Quran peringkat atas bangsa. Menang lama dah bab suara. Menang lama. Hak lama dulu Hajjah Rogayah. Johan tilawah Al-Quran peringkat atas bangsa. Terbaru Ustaz Tarmizi Ali. 2 orang ni orang Terengganu. Orang kampung aku. Masya orang Terengganu jangan main-main. Menang dah. Bab suara, tajwid, masya-Allah. Hebat kita. Kita boleh tiru suara-suara imam ni. Kalau ada kita Ramadan ni kita ambil imam tahfiz tu, kadang-kadang imam tersebut boleh tiru sebiji suara imam-imam Mekah tu. Sebiji dia tiru. Boleh. Hebat dah. Tinggal hanya lagi makna. Kita nak hayati dan kita nak memahami makna Al-Quran yang kita baca. Kena tahu makna. Dia kita nak rasa feel apa yang kita baca. Begitu juga di samping kita tahu makna-makna Al-Quran, ayat yang kita baca,
saya nak syorkan satu lagi benda, kita juga mesti tahu bacaan-bacaan solat yang kita baca dalam solat. Ya. Macam-macam kita baca dalam solat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Apa makna? Tahu makna tak ni? Kita baca lama kita baca ni Allahu akbar kabira. Makna? Tak tahu. Baca saja, hafal saja. Doa kunut tu, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawlait wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Puasa lapar. Kunut capur dengan doa makan. Nah. Ingat kunut ni dah kecil kita ingat. Makna dia. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Mana benda ni? Baca. Saya nak terjemah ni panjang sangatlah. Masa tak ada. Saya ambil satu. Kita baca doa ketika duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 7 kita minta 7. Masa kita duduk antara dua sujud ni, setiap kali rakaat, kalau zuhur 4 kali kita minta 4 kali 7. 7 benda kita minta sekali duduk ni. Nah, Rabbighfirli, ya Allah, ampunkan aku. Kita ampun pada Allah. Nah. Warhamni, ya Allah, rahmati aku. Minta rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya, wajburni nak jawab kepada alhaakumus takatsur tadi. Wajburni ni, ya Allah, cukupkan aku. Rezeki yang aku dapat, duit yang aku dapat, apa yang aku peroleh ni, cukupkan biar ada rasa syukur. Jangan ada rasa tamak. Bila ada rasa tamak, nak cari. Wajburni, cukupkan. Nah. Warzuqni, rezekikan aku dengan rezeki yang halal. Warzuqni. Wahdini, ya Allah, beri petunjuk, beri hidayah pada kita minta. Padahal kita semayang tu dalam hidayah dah. Kita telah dapat hidayah ni bila kita semayang ni. Kita minta lagi. Sebab apa? Sebab ada orang semayang dia tak ikhlas, tak khusyuk semayang munafik. Ya. Jadi dalam solat kita masih minta, wahdini, ya Allah, beri hidayah pada aku. Fili warhamni wajibun wahdini wa'afini warzuqni wahdini wa'afini. Ya Allah, beri kesihatan, beri kesembuhan padaku. Ni kita minta sembuh, minta sihat. Sebab tu orang sakit banyakkan solat. Ya? Orang yang sakit banyakkan solat. Solat fardu, solat sunat. Allah latih Ustaz. Kalau demam pening Ustaz, semayang duduk. Semayang sunat duduk boleh. Semayang duduk. Pasal dalam tu kita minta kesembuhan. Wa'afini, ya Allah, sembuhkan aku. Beri kesihatan, beri kesembuhan padaku. Wa'fu anni, ya Allah, maafkan aku. Kita minta ampun, kita minta maaf kepada Allah setiap kali duduk, setiap rakaat. Paling kurang 17 kali sehari kita minta. Tapi selama ni kita hanya baca. Ulang tanpa kita memahami. Tak. Orang bertanya, Ustaz, macam mana nak khusyuk dalam solat? Tak, saya tak dapat khusyuk dalam solat. Nak khusyuk lagu mana? Bacaan yang kita baca pun kita tak faham. Antara cara kita nak khusyuk solat, kita memahami apa yang kita baca. Faham kita sebut benda ni. Tak, baru kita rasa feel solat kita. Quran begitu juga. Kita baca bukan hanya baca saja. Tengok kepada makna, tengok kepada terjemahan apa yang disebut. Ada. Mungkin kita pernah baca novel dulu. Tak. Ada orang baca novel menangis. Ya? Novel Ombak Rindu contoh. Tak, dia baca novel menangis. Pasal dia memahami cerita, menjiwai watak-watak dalam cerita tu. Dengan izahnya, dengan segala macam lah cerita novel. Nah, belakang kulit novel tulis dah cerita ini rekaan semata-mata. Nipu. Kan? Al-Quran cerita betul. Tidak ada yang menipu. Nah,
inna naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Surah Yusuf sebut. Dalam Quran ni Allah kata, kami ceritakan kepada kamu cerita-cerita yang terbaik, cerita-cerita yang benar, yang tidak ada tipu padanya. Cerita Al-Quran. Tapi masalah selama ni kita baca tak tahu makna. Dan tak tahu makna. Macam mana orang baca novel boleh menangis, cerita tu pun tipu, tak ada kena mendengar dengan hidup yang mati. Kita baca yang betul Quran ni tak terasa, pasal kita tak faham makna Al-Quran. Ya. Jadi dua benda lah saya syorkan kita buat dalam Ramadan ni. Yang pertama, tengok makna Al-Quran apa yang kita baca. Yang kedua, tengok terjemahan bacaan solat. Ya, tengok yang ni, cuba tengok. Pasal kita nak khusyuk solat ni, nak khusyuk solat kita. Nak rasa kekhusyukan solat, mesti kita melihat kepada makna apa yang kita baca tu. Tu dia. Tengok dua benda. Insya-Allah baki Ramadan ni kita dapat buat kerja rumah sikit di samping kita dah berpuasa ibadat lain tu, tengok sikit. Sekarang mudah benda tu ada dalam handphone kita. Boleh download, install program, insya-Allah. Tu dia. Masuk waktu dah. Wallahu a'lam. Tak bagi juga.